Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya bersama-sama dengan skuad Prihatin Negara turun menyantuni pemohon-pemohon yang memohon bakul Prihatin Negara. Jadi bakul Prihatin Negara ini yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri merupakan inisiatif beliau juga, mana yang kita telah pun buka permohonan ini bermula daripada 19 Julai. Ya, jadi alhamdulillah melalui bakul Prihatin Negara ini bukan sahaja sumbangan dari peruntukan daripada kerajaan, tapi juga kita mendapat sumbangan daripada pihak-pihak syarikat korporat, ya, sehingga kini kita ada 5 syarikat korporat yang membantu untuk dalam kita menyediakan bakul Prihatin Negara ini. Jadi sehingga daripada 19 Julai sehingga 24 Julai kementerian telah pun menerima permohonan sebanyak 314,749 permohonan yang kita terima, dan kita telah pun menyerahkan kepada 11,740 penerima bakul yang mana memberi manfaat kepada isi rumah. Sebab kita bila dalam borang tu pun kita tanya juga berapa orang yang duduk dalam rumah, dan ini juga memberi manfaat kepada 40,410 orang isi rumah. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif, ya, kerana sebelum ini melalui bakul makanan juga, ya, melalui sebelum ni kita ada bakul permai, yang peruntukan 50 juta yang diperuntukkan memberi bantuan kepada 500,000 penerima bakul, dan kemudian melalui pemulih kerajaan telah pun memperuntukkan 66.6 juta yang telah disalurkan kepada 222 ahli parlimen di seluruh Malaysia tanpa mengira latar belakang politik pun, ya, yang ini yang telah pun bermula daripada 1 Julai, dan ini bakul Prihatin Negara adalah tambahan. Dan selain daripada itu, di pihak kami bukan sekadar mengedarkan bakul. Bila kita turun sebagai contohnya pada hari ini, ya, bila saya bersama dengan Yang Berhormat Senator Hajian Nurida, bila kita turun kita bukan sekadar menyampaikan bakul, dan kita lihat, ya, setiap pemohon itu dia mempunyai kes-kes tertentu. Sebagai contoh, bila kita turun kita lihat sendiri, ya, kerana pemohon ni kebanyakannya saya rasa yang saya turun hari ini rata-rata tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, mereka juga mempunyai masalah kehidupan mereka tersendiri, ya. Sebagai contoh, kita juga tadi ada kita santuni pesakit, orang warga emas yang sakit terlantar, ya, yang duduk satu rumah, satu bilik, dan didiami oleh 9 orang dalam satu bilik, ya. Jadi dengan keadaan ibu yang tidak sihat dan sebagainya. Dan begitu juga kita lihat ada juga antara mereka yang ibu tunggal, anak 3 orang, ya, yang duduk sewa hanya bilik dengan bayaran RM400 sebulan, dan hanya menjual niaga kecil-kecilan daripada rumah. Jadi ini juga di pihak kementerian tadi kita telah pun sampaikan surat kelulusan bantuan kepada mereka yang telah pun layak, ya. Sebagai contoh tadi saya telah sampaikan surat kelulusan untuk mereka yang untuk bantuan orang tua yang warga emas yang sakit terlantar, ya, pesakit terlantar. Dan kita sampaikan juga tadi 2 surat kelulusan untuk ibu yang mana untuk bantuan kanak-kanak. Jadi ini kita sampaikan supaya dia juga bukan sekadar hanya bakul makanan, tapi apa lagi yang boleh kita bantu. Dan ada juga kes macam hari ini, ya, ibu ini dia hanya meniaga kecil-kecilan daripada rumah. Jadi kita dapatkan FB dia, macam mana cara dia mempromosikan. Jadi di pihak kementerian juga yang kita akan tengok untuk tolong war-warkan, ya, supaya ramailah orang tolong belikan order makanan daripada dia. Dan tadi saya tanya juga kalau nak order lebih ramai apa keperluan lagi. Jadi kita bukan hanya bagi bakul, tadi saya juga akan menyampaikan sumbangan peribadi supaya bantuan-bantuan dari segi peralatan. Macam tadi dia kata dia perlukan blender, mungkin periuk yang lebih besar untuk dia menambah lagi pendapatan melalui hasil jualan. Jadi ini dan bila kita turun ini, dia bakul ini hanya pencetus permulaan, tetapi daripada bakul kita boleh explore ada banyak lagi masalah-masalah dan isu-isu masyarakat. Dan bila kita turun ni, saya turun, ya, kita bawa juga kaunselor. Jadi bila saya selesai dan berjumpa dengan mereka, kaunselor akan datang dan akan juga memberikan mereka dari segi bimbingan, dari segi kaunseling kepada mereka. Sebab apa yang perlu, kita boleh hanya memberi bantuan,
tetapi mereka juga perlukan motivasi untuk terus menghadapi kehidupan ini, dan kita doakan agar mereka semua ini juga akan berjaya dan juga dapat menghadapi dugaan dan cabaran dalam kehidupan mereka. Maknanya selain bantuan makanan ni, tengok jugalah bantuan lain. Ada dapat kerjasama agensi mana-mana tu? So alhamdulillah buat masa sekarang ni, sebab ni kali kita turun. Jadi bila kita tengok ada kes-kes yang tertentu, macam contoh tadi yang macam satu rumah satu bilik, sampai yang sakit tu sebab dia selalu tidur hanya tidur duduk di atas berpangkukan meja sampai badan dah sakit-sakit saraf dan sebagainya. Jadi ini juga maknanya saya akan bawa juga kes-kes ini, kita akan rujuk sebagai contoh kepada DBKL. Mungkin mereka ni memerlukan rumah yang bilik yang lebih banyak, sebab sekarang satu bilik duduk 9 orang. Jadi dalam keadaan ini, dan dalam masa yang sama juga ada juga tadi kes dari segi sukarelawan. Sukarelawan ada rumah yang agak kurang kemas dan sebagainya lah dalam kehidupan, sebab dia sebelum ini hanya mencari barang-barang terpakai, recycle, jadi penuh rumah dengan barang-barang yang tak diperlukan dan sebagainya. Sukarelawan datang mengemas, mencuci rumah dan sebagainya. So this is peranan sukarelawan juga. Jadi ini yang kita jalankan, dan dia bukan hanya sekadar bakul makanan, dia mempunyai makna yang lebih besar, bukan sekadar bakul. Kita tengok sendiri keadaan sebagai seorang ibu yang ada 3 orang anak, tiga orang anak sakit, dan kita juga bila turun sini, bila kita lihat ada juga 2 orang anak tadi yang dikategorikan sebagai OKU. Jadi ini juga bila kita turun ni, saya dah minta supaya pihak JKM untuk daftarkan anak ini sebagai penerima kad OKU, sebab dia kad OKU pun dia tak ada. Jadi ini juga yang kita laksanakan. Jadi bakul makanan ini bukan hanya sekadar bakul makanan, tapi dia mempunyai maksud yang lebih besar lagi. Maknanya akan bekerjasama dengan agensi berkaitan. Sudah pasti kita tak boleh work in silo sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, dan kita juga bekerjasama dengan yang lain. Jadi kalau ada yang memerlukan bantuan dari segi perniagaan, kita akan rujuk juga kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan sebagainya, dan agensi-agensi lain yang berkaitan. Dan yang pentingnya dia bukan hanya sekadar bakul makanan. Diorang kalau bantuan lah, yang mana yang layak. Mana yang layak tu kita bagi kita bagi terus bantuan kepada mereka, di mana pihak JKM pun dah buat siasatan. Sebenarnya ramai lagi yang masih memerlukan, dan dia pun tak tahu bagaimana cara nak. Jadi ini merupakan salah satu yang sebagai orang kata, kita turun ni bukan kita kata nak ambil bakul makanan lepas tu kita balik, tak. Kita turun, kita tanya, kita santuni mereka, kerana setiap daripada mereka mempunyai isu-isu yang berbeza. Kita tak pernah sangka dalam keadaan ini ramai sangat yang terjejas. Kalau yang sebelum ni dia meniaga, tetapi dalam keadaan PKP, tempat yang dihantar barang makanan selalu dia dah tak buka dan tutup dan sebagainya. So dia menjejaskan, sedangkan dia ada anak yang perlu disara dan sebagainya. Ada juga kes-kes yang kita dapat, juga kes-kes anak-anak yang tak sah taraf dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi follow up itu akan dibuat. Jadi sebab itu saya memerlukan kerjasama daripada semua. This cannot be only one JKM aja, kerjasama daripada masyarakat, bantu untuk sama-sama kita menyampaikan maklumat, sama ada daripada kerajaan kepada rakyat, tetapi juga masalah berkaitan rakyat ini untuk disampaikan. Ini bakul perhatian dan melebihi bajet yang disediakan. Adakah kerajaan bersedia untuk menambah bajet? Sebab itu dia sebenarnya begini, kerajaan telah memperuntukkan banyak pertama dalam tempoh setahun ini 530 bilion telah pun diperuntukkan daripada PKP 1 sampai sekarang melalui paket-paket rancangan. Bakul makanan ni I think sikit je, 100 juta, tak banyak pun. Tapi ini yang kita tak nak ada yang tertinggal. Dan betul, sebab hari tu kita rasa bila kita dah bagi kepada semua ahli parlimen, it should be okay. Tapi saya terima banyak permohonan. Sebab itu kita go for the corporate sumbangan, sebab this is satu inisiatif. Jadi saya nak ambil kesempatan ini juga kepada syarikat-syarikat korporat untuk sama-sama membantu dan menyumbang dalam keadaan sekarang ni, untuk kita sama-sama, kerana masih lagi mereka ramai yang memerlukan. Macam saya katakan tadi, kalau ikutkan permohonan sekarang dah 341,000 dalam masa 4 hari.
Dan bakul makanan kita ni pun kita pun nak kena fikir juga sources yang akan datang. Saya nak kena cari duit juga nak macam mana untuk menambah daripada bakul.